Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar ketaksamaan linear dalam dua pemuli ubah. Jadi sebelum tu kita mulakan dengan benda ni dulu. Perkataan dulu, nak faham perkataan dia dulu lah. Kan? Perkataan pertama adalah ketaksamaan. Boleh masuk linear dulu, ketaksamaan. Ketaksamaan ni dia dalam matematik, dia ada dua simbol yang lebih kurang. Satu geng kita panggil dia. Satu benda ni yang pertama, ini kita panggil dia sama dengan. Bila sama dengan kita letak dalam satu ungkapan algebra ke apa, dia akan jadi nama dia persamaan. Persamaan. Satu lagi kita panggil dia ketaksamaan. Ketaksamaan. Ketaksamaan bila kita letak apa? Kita letak simbol-simbol ni, iaitu lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Benda ni sebenarnya dia adalah lebih kurang macam kepala anak panah. Kepala anak panah kan. Dan sama dengan ni menunjukkan nilai dia adalah nilai yang ditulis tu termasuk. Nanti kita bincang kemudian. Cuma nak tengok lebih besar kecil ni di dalam garis nombor tertentu. Nampak ni. Kalau letak ni macam ni. Ini maksudnya ke kanan. Ke kanan maksudnya lebih besar. Manakala yang ini pula anak panah dia ke kiri. Ke kiri lebih kecil. Yang ini pun sama juga. Lebih besar atau sama dengan, nampak saya lukis. Kalau yang ini garisan dia putus-putus. Kalau yang ini pun putus-putus. Tapi kalau ada sama dengan, garisan dia terus. Yang ini pun garisan dia terus. Bila kita buat satu garisan kan. Okey. Ini cerita pasal ketaksamaan. Bila ketaksamaan linear maksudnya dia melibatkan persamaan linear. Melibatkan persamaan linear. Contoh kat sini paling simple sekali saya ambil soalan linear dalam dua pemuli ubah ni, maksudnya kena ada y dan x. Tapi ada soalan ni dia termasuk juga, kita panggil dia maksimum, dia paling maksimum dua pemuli ubah lah. Tapi dalam soalan ni dia boleh jadi juga dalam satu pemuli ubah. Boleh jadi. Boleh jadi kan. Ini contoh macam ni, saya ambil yang pertama, katakan nombor 1. Kita ambil y lebih besar daripada x. Yang ini favorite lah. Y lebih besar daripada x. Yang ni kalau kamu tengok ketaksamaan ni. Cikgu, ya. Apa beza yang ada satu garisan bawah tu dengan tak ada garisan? Ada garisan dengan tak ada garisan. Okey, dia macam ni Sambung dulu Contoh macam saya bagi ke ni. Kalau x lebih besar daripada 5. Contoh macam ni. Maksudnya nombor dia adalah daripada 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Macam tu. Jadi kita baca dia x lebih besar daripada 5. Nombor dia macam ni. Tapi kalau kita tulis x lebih besar atau sama dengan 5, jadi nombor dia bermula dengan 5 itu sendiri. 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya apa? Termasuk dia. Oh, okey. Sebab dia kata ada sama dengan. Yang ni tak ada sama dengan. Dia lebih besar je. Lebih besar, siapa lebih besar daripada 5? 6. Dan seterusnya. Okey. Dan dalam garis nombor, benda ni kadang-kadang ditulis dalam bentuk macam ni. Contoh dia bagi garis nombor. Kemudian dia tulis kat situ. Ni nombor 5. Okey. Kemudian dia buat bulatan, satu bulat. Kosong. Bulat ni kosong. Kalau bulat ni kosong, kadang-kadang dalam ni soalan objektif kadang-kadang ada. Tapi ni sebenarnya ini soalan tingkatan 3. Tapi soalan tingkatan 3 boleh masuk dalam SPM. Kena tengok juga, kena faham juga. Kalau dibagi macam ni, ini maksudnya apa? Ini maksudnya x lebih besar daripada 5. Macam tu. Kosong. Kosong maksudnya tak termasuk 5. Okay? Kalau yang ini dia buat macam ni. Nombor 5, atas nombor 5 tu dia buat bulatan juga. Macam ni, anak panah sama juga. Cuma dia dihitamkan. Bila dihitamkan maksudnya nombor tu termasuk 5. Yang ini adalah x lebih besar atau sama dengan 5. Ini cara tulis. Boleh pasal ni Boleh. Okey. Jadi kalau contoh macam graf ni dia dah melibatkan satu graf garis lurus lah. Graf garis lurus yang daripada persamaan ni, kita panggil y sama dengan x. Graf y sama dengan x ni dia macam ni. Graf dia lalu tengah-tengah. Ni dia lalu tengah-tengah. Tapi sebab simbol dia lebih besar saja, jadi dia graf dia adalah graf putus-putus.
Ini kamu kena hafal. Sebab apa? Bila dia berkata Y sama dengan X, maksudnya nombor dia adalah 00, 11, 22, 33, 44, 55. Macam tu cerita. Okay? Lebih besar. Maksudnya apa? Kalau dia ada ketua dia adalah Y, maksudnya lebih besar dia adalah kita ambil dia, perbandingan dia kita kena tengok apa? Sama ada dia atas atau bawah. Atas atau bawah. Jadi, yang soalan ni maksudnya ni lebih besar. Jadi kita kena ambil mana? Ambil atas. Atas maksudnya ni garisan kita terletak, ini atas dan ini bawah. Kan? Jadi kalau dibagi macam ni maksudnya kawasan kita yang terlibat adalah ni. Kawasan di atas. Boleh? Boleh faham ni? Boleh. Boleh ni atas. Kalau dia lebih kecil, di bawah. Okey? Tak ada sama dengan, maksudnya dia garisan dia putus. Kalau ada sama dengan, garisan dia terus. Itu je beza dia. Okey? Dan satu lagi yang kadang-kadang keliru persamaan dia bagi, contoh saya bagi kat sini adalah simple je saya bagi kat sini. Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1. Beza sikit je. Sikit je beza dia, tak banyak mana pun. Okay, dan biasanya graf ni dia macam ni. Okay, graf ni, graf nampak? Ada sama dengan. Jadi garisan dia terus. Ini graf. Ini garisan dia. Okay. Dan kita lorek mana? Atas. Sama macam tadi juga atas. Macam mana nak cam soalan dia, macam mana bentuk ni? Pertama kita cam ni dululah. Nak lorek mana? Nak lorek mana ni penting. Macam mana kita nak lorek dia? Okay, jadi cerita dia, kalau Y dominan di belah kiri ni, atas lebih besar, bawah lebih kecil. Jadi saya tulis kat sini, formula kita yang simple sekali, iaitu kalau kita ada persamaan kita melibatkan Y sebagai ketua, Y dia ketua, ketua mestilah apa? Ketua ni mesti positif, positif. Kalau negatif tak boleh, dia bukan ketua. Ketua tak boleh negatif. Ketua mesti positif. Cerita dia, kalau lebih besar, garisan dia adalah putus-putus di atas. Kalau lebih kecil, garisan dia adalah putus-putus di bawah. Sama cerita dia, kalau lebih besar atau sama dengan, garisan dia straight di atas. Kalau lebih kecil atau sama dengan, garisan dia straight macam ni, di bawah. Ini kalau Y ketua. Okay. Lawan dia adalah kadang-kadang berlaku dalam exam dia bagi X sebagai ketua. Bila X ketua ni, dia contoh, kita ambil kat sini, benda yang sama, kan? Tapi dia bagi terbalik. Contoh dia bagi X lebih besar daripada Y. Tadi Y lebih besar daripada X, terbalik. Bila dia terbalik, macam mana pun graf dia sama. Graf benda yang sama. Nampak? Graf putus-putus sama. Cuma bila dia cerita pasal X ni dia bukan cerita pasal atas bawah. X dia cerita pasal kanan atau kiri. Lebih besar kanan, lebih kecil kiri, itu X. Bila kanan kiri kita kena letak pen kita. Macam mana belah kanan? Ini belah kanan. Kanan, kiri. Ini kanan, kiri. Nampak? Kan? Jadi kalau graf macam ni, mana lorek kita ni? Lorek kita sebelah kanan, sini. Dia kena hati-hati ke tu? Jadi dua keadaan ni je, dia tak ada ketua banyak. Sama ada Y atau X dia ketua. Kalau ada dua-dua orang, Y akan menang. Kalau ada Y positif, X pun positif. Maksudnya Y akan menang. Dia lebih kepada Y berbanding dengan X. Boleh faham ni? Ni apa? Ni cerita pasal kalau Y atas bawah, kalau X, ketua dia kanan kiri. Ketua mesti duduk belah kiri. Ketua mesti duduk belah kiri. Okey?
Ini basic dia lebih kurang macam ni lah. Nanti bila kita masuk nanti, dia akan panggilkan topik lain sama. Topik garis lurus, dia akan ulang kaji semua balik. Ini asas. Asas dalam topik ni kan. Dan kadang-kadang kita perlu juga test dengan menggunakan koordinat. Contoh kita test koordinat pula. Macam mana koordinat macam ni? Kalau melibatkan koordinat, dia simple je. Kita panggil dia ujian koordinat. Ujian koordinat. Ini biasanya soalan objektif lah. Ujian koordinat. Ujian koordinat ni bila melibatkan soalan objektif. Okey. Contoh kan, kita bagi dia y kan lebih besar daripada 3x. Kemudian dia bagi koordinat dia, kita tengok koordinat dia. Contoh saya bagi koordinat dia 4, 1. Okey. Kita test betul ke tak? Adakah koordinat ni memenuhi ketersamaan? Okey. Cara dia kita gantilah. Kita ganti masuk saja. Kita ganti masuk yang 4 ni adalah x, manakala 1 adalah y. Bila kita ganti masuk, kita akan dapati 1 lebih besar daripada 3 kali 4. Jadi 1 lebih besar daripada 12. Ini adalah tak benar macam tu. Bila tak benar maksudnya apa? Koordinat ni tidak memenuhi ketersamaan. Okey? Yang mana yang berat jawapan dia? Ni bukan ABC jawapan dia. Contoh ni jawapan A, ada jawapan B, dia bagi dia terbalik pula. Dia bagi 1, 4. Soalan SPM macam tu. Biasalah. Ni jawapan A, ini jawapan B, nanti ada jawapan C, D apa semua. Dia bagi. Okey? Yang ni kalau kita gantikan sama juga kita gantikan. Bila kamu gantikan dalam dia adalah sini cerita dia, ini sama cerita dia. X, ini Y. Bila kita gantikan, maka kita masuk Y dia 4 lebih besar daripada X dia 1. 3 kali 1. Maksudnya 4 lebih besar daripada 3. Betul ke 4 lebih besar daripada 3? Betul. Ini jawapan kita titik ni lah. Ini kita panggil dia ujian koordinat. Okay. Ini ada soalan macam ni. Macam ni ada soalan dia tanya. Okay. Yang ni ujian koordinat itu lagi. Okay, sekarang ni sebelum kita masuk bahagian seterusnya, saya pergi kat kamu untuk kita nak dapatkan koordinat yang berkenaan untuk melukis graf lah. Nanti kita masuk bahagian tu. Sekarang kita pergi tengok soalan dulu. Soalan yang saya sediakan hari ni, kita tengok. Sekejap. Mana soalan tadi? Ni. Okey, boleh nampak. Clear sangat ni. Saya besarkan tengok. Langgar. Dia langgar. Kita tengok macam mana. Dia nampak. Saya kena besarkan sikit bagi orang nampak clear. Kalau kecil dia tak clear. Okey kalau asal sempat apa ni? Tak sempat tak apa. Kita bincang je tengok. Nampak kan? Boleh? Nampak. Okey. Kita tengok soalan nombor 1 tu. Soalan ni bila apa dekat-dekat exam ni, saya cara kita bincang macam ni lebih bagus pada kita belajar satu-satu banyak masa lama. Kan soalan ni kita bincang soalan, kita target soalan macam ni lebih kurang lah masuk exam. Kalau dia masuk alhamdulillah, kalau sebiji lagi cantik. Okey. Kita tengok nombor 1. Ni kertas 1 kan. Okey. Antara koordinat berikut. Ni cerita ujian koordinat. Cerita ujian koordinat. Antara koordinat berikut manakah memuaskan? Dia bagi sekarang ni, tadi saya bagi 1, hari ni dia bagi sekali 3. Iaitu X lebih kecil daripada 6, 1. Kemudian Y lebih kecil daripada X, 2. Satu lagi dia bagi 2X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 12. Yang ni. Soalan SPM dia bukan 1 dia bagi, 3 kena test. Kan? Contoh kita test. Bila kita test ni, dia kena betul semua tau. Kan? Semua sekali. Kalau seorang tak betul maksudnya bukan.
Contoh kita tengok A. A dia bagi kat situ apa? 2, 3. 2, 3. Maksudnya apa? Sini X, sini Y. Okey, kita tengok yang pertama. Dia kata X lebih kecil pada 6. Betul ke? X kita apa? 2. Maksudnya, bila kalau kita ganti, kita akan dapati 2 lebih kecil pada 6. Betul? Betul. Betul. Kan? Kemudian dia kata Y lebih kecil pada X. Y kita 3. 3 lebih kecil daripada 2. Ini dah salah. Bila salah je tak payah tengok dah bawah ni. Tak payah test. Maksudnya A out. Kita pergi dekat B pula cerita dia. B dia bagi apa? 3, 2. Dia bagi 3, 2. B. Tengok. 3, 2. Maksudnya ini X, ini Y pula. Apa cerita untuk B ni? Dia jadi macam mana? Yang pertama. 3. X ni 3 kan? 3 lebih kecil pada 6. Betul? 3 lebih kecil pada 6. Betul? Kemudian dia bagi itu Y lebih kecil daripada X. Okey. 2 lebih kecil pada 3 pun betul juga. Nombor 2 dah betul. Nombor 3 pula. Apa nombor 3? Kita ganti nombor 3 tengok. Tengok. Tengok hati-hati kan. Tengok. 2. X kita 3. Ada kurungan. Bila kita ganti maksudnya tempat X ni kita letak kurungan, gantikan nombor. Campur 3. Y kita 2. Kemudian lebih besar atau sama dengan 12. Okey, ini kita kira pakai kalkulator sebelah-sebelah, jangan kira semua sebelah-sebelah. Ini 6 campur 6. 6 campur 6 maksudnya 12 lebih besar atau sama dengan 12. Betul atau salah ni? Betul. Betul. Maksudnya kalau 3-3 betul, perlu tak tengok C dengan D? Tak payahlah. Automatik jawapan kita apa? Terus tandakan B dekat kertas soalan, dekat kertas jawapan hitamkan. Dua-dua tempat kena tanda. Jangan tanda dekat hitam aja. Dekat kertas soalan tanda juga B. Kalau kamu dah confident jawapan dia, dekat nombor 1 ni kamu write terus. Supaya bila kamu buat ulang kaji, bukan ulang kaji, semakkan semula balik soalan objektif kamu tu, kamu tak adalah tengok nombor 1, ini dah confident ni, check balik. B, check dekat apa kertas objektif kamu yang hitam-hitam tu, hitamkan tu, betul tak B? Takut nanti salah tanda. Dah buat penat-penat B, sana pergi tanda C. Jadi kita kena tahu. Kan simbol-simbol biasanya nanti saya akan ajarlah simbol yang biasa saya ajar pelajar saya. Contoh kalau was-was letak apa? Letak W. Was-was. Jawapan dia saya rasa macam dah betul tapi was-was. Itu. Kan? Kalau tak tahu terus bangkah terus soalan tu. Tak tahu. Kan? Tak tahu tu maksudnya baca soalan pun tak tahu. Jadi kalau kamu patah balik, semak macam mana pun, kita baca balik, kita ada dia. Ini tadi aku langsung tak tahu ni. Tapi mungkin kadang-kadang dia ada idea kemudian. Dan, tapi kita ada simbol-simbol. Yang penting, simbol paling penting adalah yang dah betul-betul confident kita kena write. Sebab dalam SPM dia ada 20 soalan yang kita kena betul-betul confident jawab. Iaitu untuk kertas 1. Kan? Contoh. Kita pergi dekat nombor 2. Nombor 2 dia dah lain sikit. Tengok. Dia dah main graf dah. Kan? Tapi sebab soalan objektif ni, dia menarik sebab apa? Dia buat pusing-pusing pun, tapi soalan dia simple je sebenarnya. Dia nak tahu kamu faham ataupun tidak je biasanya. Okey, tengok nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kat sini kata, antara rantau berlorek berikut, yang manakah mentakrifkan semua kawasan linear? Okey, yang ini saya buat dekat gambar soalan ni ya. Tengok. Okey. Antara rantau berlorek berikut manakah mentakrifkan semua kawasan linear X lebih besar daripada kosong. X mesti lebih besar daripada kosong, maksudnya apa? X lebih besar kosong, dia kat atas. Kat atas pula X, sorry. X lebih besar daripada kosong belah kanan. Sebab X cerita dia pasal kiri dan kanan. Okay, jadi kawasan kita mesti duduk di sebelah ini. Sebelah kanan. Jadi yang manakah jawapan kita yang sesuai untuk ini? Tengok mana yang sesuai. Belah kanan maksudnya yang ini
atau yang ini saja. Yang ini dua ni dia out dah. Yang dua orang ni pangkal siap dah. Kan? Kenapa pangkal siap? Memang dah tak boleh dah. Sebab apa? Dia nak belah kanan. Yang dua-dua orang ni duduk di sebelah kiri. Pangkal siap. Okey, tinggal dua orang je kita nak banding. Kita cek. Kita cari lah. Yang mana yang sesuai. Okey, yang kedua apa dia bagi? Y lebih besar daripada negatif 1. Y lebih besar daripada negatif 1. Okey, bila Y cerita apa? Atas bawah. Kan? Atas bawah. Jadi dia mesti ada Y dia negatif 1 di atas. Negatif 1 di atas. Antara dua orang ni, mana negatif 1 di atas? Jawapan kita yang ini. Nampak? Negatif 1 atas. Okey? Yang ni dia tak ada garisan pun negatif 1. Tak ada garisan negatif 1. Tak boleh. Cerita dia. Okey? Kalau kita pertimbangkan seorang lagi tu, itu lain cerita kemudian. Sebab bila kita dah buat macam ni, automatik kita dah dapat jawapan D. Jadi yang ketiga ni tak tengok dah. Kecuali nak buat semakan semula, nak tengok balik pun tak apa. Tak ada masalah. Faham ke cerita ni? Faham. Boleh Boleh. Nombor 2 kan? Okey. Boleh Kita pergi terus nombor 3. Ni soalan gambar rajah ni kita tengok. Kat gambar rajah je senang. Okey, gambar rajah lagi. Nombor 3 kan? Tengok. Graf di bawah menunjukkan dua ketaksamaan selain daripada Y lebih kecil daripada X. Yang ke mana? Mouse ni. Kecil. Y lebih kecil daripada X. Manakah ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek? Okey, jom kita tengok. Yang penting, yang pertama kita tengok ni. Ini saya ajar kamu tadi. Ingat. Garisan mana ni? Yang ni. Y dengan X. Maksudnya garisan tengah-tengah. Yang ni. Yang ini saya highlight dia. Okey. Yang ini adalah apa? Siapa punya ni? Ni YX punya. YX. Pasang berlorek di mana? Atas. Atas maksudnya kita punya ketaksamaan kita mesti apa? Lebih besar. Ketaksamaan kita mesti jawapan kita mesti yang lebih besar. Jom kita cek. Mana yang lebih besar? C boleh. C dengan B. Okey. A dengan D out. Dia dah out dah. Okey. A dengan D saya tak kacau dah. Out. Habis. Tak tengok dah. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua. Yang ini maksudnya garisan yang satu lagi. Sebab kalau kamu tak tahu pun, kamu tahu satu je tadi. Yang ini saya ajar kamu tadi. Yang ini. Tapi yang satu lagi ni kamu macam mana? Cari cikgu bersamaan tak payah risau. Sebab dia bagi dua orang je. Kalau yang ini yang YX maksudnya yang seorang lagi. Okey, yang seorang lagi pun atas juga. Kita lorek atas juga. Atas maksudnya lebih besar. Garis terus maksudnya ada sama dengan mana lebih besar jawapan kita? B. Lebih besar jawapan kita adalah B. Boleh Boleh. Ni mudah ni topik ni. Boleh skor. InsyaAllah. Clear semua balik. Kita pergi nombor 3. Ni dah macam novel pun ada soalan dia. Dalam rajah di atas menunjukkan rantau berlorek itu ditakrif oleh 3 ketaksamaan. Antara berikut yang manakah benar? Okey. Dia ada 3 ketaksamaan. Biasanya 3 ketaksamaan ada 3 garis. Kita tengok garis dulu. Ada 3 garis. Yang pertama ni garis ni tengok. Ni garis putus-putus ni. Dia right pula. Saya nak buat. Lain dia pergi right. Sekejap. Ni garis putus-putus tu. Garis putus-putus ni siapa? Garis putus-putus ni kamu tengok. Dia kena kat mana? Dia kena dekat 4. Dia kena dekat 4. Maksudnya X sama dengan 4. Garis putus-putus tu adalah X sama dengan 4 kat sini. Okey. X sama dengan 4. Situ.
Okey, tu. Yang ni. Kenapa? Padam sama dengan dia sekejap. Betul. Okey, itu X sama dengan 4 Jadi lorek kita belah mana? Lorek kita belah kiri. Bila kiri sepatutnya adalah X lebih kecil daripada 4. Jadi jawapan kita, dia kalau ikut kesamaan dia, X lebih kecil daripada 4. Jadi kesamaan kita kat sini adalah X lebih kecil daripada 4. Garisan apa? Putus. Garisan putus-putus. Okey. Ini faham soalan dulu. Okey, yang kedua. Garisan mana yang mudah? Garisan yang mudah satu lagi, garisan dekat 2 ni. Dia garisan lurus ni. Yang saya ingat, nanti kemudian tengok yang lurus tu. Yang ni kan. Yang ni garisan apa ni? Ini garisan, saya tulis lah. Tulis cepat sikit. Ini nombor 4 kan. Nombor 4 ni adalah Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Jadi, dia lebih besar. Dia lebih besar sebab dia kat atas. Kat atas maksud jawapan kita mesti Y lebih besar atau sama dengan, sebab garisan dia penuh. Bukan putus-putus kan? 2. Okey, tinggal yang seorang lagi. Yang seorang lagi dia bagi apa? Dia bagi adalah Y sama dengan X tambah 2. Y sama dengan X tambah 2. Kita lorek kat mana? Bawah. Kita lorek bawah garisan tu. Bawah maksudnya dia akan jadi Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 2. Jadi kesamaan kita ada 3. Iaitu X. Itu lagi tadi. X lebih kecil daripada 4. Y lebih besar atau sama dengan 2. Y lebih kecil daripada X tambah 2. Soalan dia kata yang manakah benar? Yang manakah benar? Bila yang mana benar ni, first kali kita pergi tengok dulu dekat mana-mana. Tak apa. Contoh kalau kamu nak test A, tak apa. A contoh kamu tengok nombor 1. Nombor 1 dia kata titik 42 terletak di dalam rantau berlorek. Titik 42. Adakah titik 42 terletak pada rantau berlorek? Saya tengok. Titik 42 kan. Bila dia kata titik 42, koordinat 4 ni dah tak boleh dah. Sebab apa? Bila garis putus-putus tadi, ingat garis putus-putus? Garis putus-putus maksudnya apa? 4 tidak termasuk. Garis putus-putus maksudnya 4 tidak termasuk. Jadi koordinat 4 tu tak boleh. Jadi kalau kita simbol kita yang ni, dia yang ni, penentu dia. Okey, bila X lebih kecil daripada 4, maksudnya X adalah 3, 2, 1. Macam tu. Jadi X tak boleh 4. Jadi nombor 1 tak betul. Bila nombor 1 tak betul, kita terus buang 2 jawapan kat situ. Iaitu A out, B pun out. Sebab dua-dua ada nombor 1. Okey. Untuk yang ini kita boleh test lah. Kita boleh test nombor 2. Boleh nombor 3 tak ada masalah. Nombor 2 dia kata titik 02 tidak terletak di dalam rantau berlorek. Titik 02 tidak terletak dalam rantau berlorek. Kita tengok 02. 02 garisan dia terus. Bukan putus-putus. Jadi maksudnya 2 tu termasuk. Ingat kalau garisan terus maksudnya dia sama dengan. Bila sama dengan maksudnya dia termasuk. Kan? Bila termasuk maksudnya nombor 2 tu mesti betul. Nombor 2 tu betul. Jadi jawapan kita kat sini adalah D Melayu. D Melayu. Sebab D orang putih dia lain. Oh ni, jawapan ni kacau ni kalau ada dua bahasa ni. Sebab satu betul satu salah. Jadi kita anggap mungkin dia salah type lah, dia salah letak ni. Sepatutnya D Melayu lah. D Melayu ni 2 dan 3. 2 dan 3 betul. Okey. 3 dia kata kesamaan dia betul lah macam kita buat tadi. Boleh Sah? Dia simple je soalan dia. Okey. Cuma nak bagi ingat kita faham sikit lah. Panjang sikit lah cerita dia. Pendek je sebenarnya. Okey. Kira cikgu? Ya. Kalau 4 macam yang pertama tu 42 tu maksudnya kalau dia garis lurus dia termasuk
kalau dia tak ada titik-titik, dia masuk dalam rantau belorik. Dia masuk. Kalau okey. terus dia masuk lah sebab 4 tu termasuk. Penentu dia kat X tu. Okey, okey. Tapi kalau sebab dia putus-putus maksudnya 4 tak boleh. Bila 4 tak boleh, kita tak tengok dah Y. Sebab Okey. dia kata okey 4 tak boleh. Kita tengok Y siapa tak tengok dah. Kan? Kita tak pertikai dah kat situ kalau tak boleh masuk. Kenapa? Kenapa pula? Tak boleh. Dia terus dia macam tu. Okey, ini pun sama juga soalan. Mau tengok ayat dia. Tapi yang ni saya lagi suka. Sebab soalan ni dalam matematik biasanya bila kita dah biasa buat, kita akan jumpa ayat-ayat yang kita panggil dia stereotype. Dia ulang-ulang je ayat dia. Bentuk ayat dia berulang-ulang. Okey, kita tengok contoh ayat ni. Tengok yang nombor 5 kan. Nombor 5 kat sini. Miss Chin ingin membeli X bungkus tepung. Bentuk pertama, kamu kena tahu siapa X dan siapa Y dulu. X maksudnya apa? Bungkus tepung. Bungkus tepung maksudnya apa? Bungkus ni adalah penjodoh bilangan. Berapa tepung? Berapa bungkus? Macam tu. X bungkus. Kan? Y pula adalah buku lepas susu. Sudah. Dia pergi translate. Tak best langsung. Kan? Butter ni. Kan? Buku lepas susu. Ada orang pergi baca buku kacau. Buku lepas susu ni. Ni butter je. Kan? Okay. Untuk membuat beberapa kek cawan. Satu bungkus tepung. Tengok. Satu bungkus tepung. Ayat tu. Satu bungkus tepung maksudnya apa? 1X. Dan satu buku lepas susu. Okay. Berharga RM3 dan RM7. X sama dengan RM3. Satu. Manakala Y sama dengan RM7. Dia ingin membelanjakan tidak melebihi wangnya yang berjumlah. Allah, dia translate bahasa Inggeris ni. Pusing-pusing jadi bahasa Melayu kita kan. Dia ingin membelanjakan tidak melebihi wangnya yang berjumlah RM40. Okey. Jadi maksudnya apa? Dia hanya boleh guna RM40 je. Maksudnya peruntukan duit ada kat dia RM40. Untuk apa? Beli dua-dua. Maksudnya kita campur ni dengan ni, kan? Tak boleh lebih pada RM40. Maksud dia kat sini, berapa ringgit X? RM3 kali dengan X campur dengan RM7 Y. Boleh lebih ke RM40? Tak boleh. Duit ada RM40. Jadi mesti kurang atau sama dengan 40. Sama dengan boleh lagi sebab duit ada banyak tu. Ini kita panggil dia bajet. Peruntukan. Itu ayat pertama. Itu kena ingat lah. Cuma kalau kau tengok ayat ni kadang-kadang dia dalam SPM cantik lagi lah. Ini dia translate sebenarnya. Dia kata kat situ apa? She want to spend of not more than her amount of money which is RM40. Kan? Di ayat dia cacah barbar sikit lah, tak apa. Okay? Mempunyai baki wang selebih-lebihnya RM5. Pula. Macam mana dia kata baki wang selebih-lebihnya RM5. Okey, macam mana baki wang kita? RM5 tu mana datang? Okey. Jadi dia 40 ni bila kita gunakan dia, maksudnya kat sini kita guna dia 40 ni tak boleh kurang pada tak boleh lebih pada 40. Ini ayat dia simbol ni tak boleh lebih 40. Sekarang dia kata mempunyai baki wang yang selebih-lebihnya adalah RM5. Sekejap, saya tak erase dia. Yang ni jarang jumpa perkataan ni. Iaitu dia kata balance. Dia juga memerlukan sekurang-kurangnya 2 buku lepas susu. Okey. Ini saya translate direct lah.
Iaitu perkataan dia selebih-lebihnya. Ini ayat dia. Ini simple saya bagi kat situ ayat dia. Kalau kamu jumpa ayat sekurang-kurangnya, simbol kamu adalah begini. Ini simbol untuk sekurang-kurangnya. Dia terbalik pada perkataan kamu. Perkataan kurang je, dia jadi lebih besar. Kalau perkataan dia selebihnya, selebih-lebihnya, dia terbalik macam tu. Dan kalau kamu jumpa perkataan tidak kurang, tidak kurang maksudnya apa? Macam ni, lebih, tidak kurang, tidak lebih, simbol dia macam ni. Okey, itu simbol biasanya kita pakai. Kamu jumpa perkataan maksimum nanti, insya-Allah. Kalau kamu jumpa maksimum, dia maksudnya maksimum, kita bayangkan benda tu besar tapi simbol tu balik. Ini maksimum, minimum. Macam tu. Okey. Dan ada beberapa ayat lagi contoh yang pelik-pelik sikitlah. Kalau pelik-pelik sikit, contoh kalau dia kata dia masa kurang-kurangnya, selebihnya, tidak kurang, tidak lebih, maksimum. Sekejap saya tengok ada nilai terkecil. Ini ayat dia pelik-pelik kan. Okey, contoh dia kata nilai terkecil bagi Y ialah K. Nilai terkecil bagi Y ialah K. Ini adalah Y. Terkecil kita tukar jadi macam tu. Ini nilai terkecil bagi Y ialah K. Dalam bahasa lain kita panggil nilai terkecil ni adalah apa? Minimum. Ini ayat-ayat yang biasa digunakan. Kita sambung, kita kaitkan dengan soalan kita. Soalan yang kedua dia kata apa? Baki wang selebih-lebihnya RM5. Bila baki, maksudnya dia kena belanja dulu. Apa dia kena belanja? Sama macam ni. Ini dia kena belanja. Ni belanja. Kan? Bila dia belanja, maksudnya 3X campur dengan 7Y sama. Perkataan dia apa? Baki wang selebih-lebihnya. Kan? Selebih-lebihnya simbol dia adalah macam ni. 5. Okey, selebih-lebihnya 5 kat sini. Last sekali dia kata apa? Dia juga memerlukan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 2 buku lepas susu. Apa lepas susu? Y. Maksudnya Y sekurang-kurangnya 2 buku lepas susu. Okey. Y sekurang-kurangnya simbol kita lebih besar atau sama dengan 2. Macam tu. Ini ayat ni yang penting ni. Kadang-kadang kita nak faham ayat tu dengan bentuk kita logik, kita nak faham ayat, susah juga. Jadi kita hafal dia punya term ni. Kalau jumpa macam ni perkataan ni perkataan ni macam ni macam ni. Bukan. Dia lebih mudah sikit lah. Kan? Okey, ada soalan? Okey cikgu. Boleh Boleh. Tapi kadang-kadang bila kita baca balik logik dia kadang-kadang betul ke? Dia pelik macam tu kan. Okey. Kita tengok contoh seterusnya kat sini. Naik ke bawah. Teruskan. Kertas 2 bahagian A. Ini kertas 2 bahagian A. Ini tak muat. Saya kena kecilkan Okey, 6.
Okey. Nombor 1 kat sini dia ada satu graf tu. Saya tarik graf dia. Kurang. Kat bawah paksi dia. Ini X. Atas dia Y. Dia cross satu sini. Kemudian dia ada putus-putus kat sini. Dia silang sini straight. Lorek. Koordinat betul-betul sini adalah 1, 2. Sini 1, sini kena dekat 3, 3. Kosong okey. Soalan dia, nyatakan 3 ketaksamaan linear, 3 ketaksamaan linear. Oh ni salah ni. Apa betulkan, tolong betulkan kejap. Ni salah ni soalan ni. Dia koordinat dia bukan kat sini. Koordinat kat sini Koordinat dia kat sini. Sebab dia ini Y. Ini 1, 2, 3 baru betul. Dia tak boleh lah sini 1, 2. Tak jadi cerita salah juga. Betulkan soalan. Okay, 3 markah maksudnya 1 ketaksamaan 1 markah. 1 ketaksamaan 1 markah. Jadi kita ambil yang mudah dulu. Kan? Kat sini yang mudah sekali adalah yang pertama yang straight. Yang straight yang ni. Dia kena kat mana? Kena dekat Y. Y berapa? 1. Maksudnya kita akan buat garis itu Y sama dengan 1. Ini garisan ni. Okey, dekat garisan ni tulis kat garisan. Dekat ruang jawapan nombor 1 tu, dia lorek mana? Atas. Bila dia lorek atas, kita tukarkan jadi Y lebih besar atau sama dengan 1. Sebab apa? Sebab garis terus. Itu jawapan. Ni garisan ni. Okey. Yang kedua pula. Yang mana mudah? Yang mudah, dia ada pintasan. Dia ada pintasan ni mudah. Ni contoh pintasan ni mana? 3 dengan 3 ni paling senang. Kamu jumpa apa pun persamaan, kalau dia bagi macam ni sangat senang. Contoh, letaklah apa benda pun. Dia potong kat sini, dia bagi 5 ke. Asalkan nombor dia mesti sama. Tak kisah. Ini adalah graf X campur Y. Sama dengan nombor ni. Macam tu. Dia tak kisah, bagilah apa benda pun. Bagilah nombor apa pun. Contoh macam yang ni, dia bagi nombor apa? 3. 3, 3. Jadi jawapan kita apa? X campur Y sama dengan 3. Begitu. Faham? Ini maksudnya, bila kita tutup X, Y 5. Tutup Y, X 5. Macam tu. Tu dia kata X campur Y sama dengan 5. Dia mesti kena dekat nombor yang sama. Tu dia ni mudah dia cerita dia. Kalau ini 3, 3 maksudnya apa? Jawapan kita yang kedua. Dia akan jadi X campur Y 3. Letak dulu. Apa simbol kita? Kita tengok garis dia. Ke bawah. Lorek di bawah. Di bawah maksudnya apa? Lebih kecil atau sama dengan. Dah dapat 2 dah. Tinggal seorang lagi saja. Okey. Tinggal seorang lagi ni. Dia tak ada hint apa. Dia tak ada hint apa. Cuma simple dia. Ini pun sama. Ini antara graf-graf yang biasa dalam exam. Dia dah bagilah graf apa pun. Ni tengok, saya bagi contoh 3 graf. Dia mesti daripada kosong tau. Daripada kosong. Ni kalau putus-putus saya buat putus-putus juga lah. Graf dia. Tak kisahlah graf macam mana pun. 3 graf saya bagi. Kamu nampak. Contoh Okey. Sekarang katakan yang ini dia bagi salah satu koordinat dia. Yang ini dia bagi kat situ koordinat dia adalah 4, 4. 4, 4. Okey, yang ini pula dia bagi koordinat dia 4, 2. Contoh. Yang ini pula koordinat dia bagi 2, 4. Dia sebab terbalik koordinat dia. Ini simple je kalau kamu jumpa. Syarat dia apa? Bawah dia mesti datang daripada kosong. Datang daripada kosong. Maksudnya graf tu adalah graf yang daripada paksi. Ni. Daripada paksi dia pusing. Dia pergi mana mata kata. Simple je ni. Graf ni. Graf ni adalah graf Y sama dengan
Okey. Y per X. Koordinat ni. Koordinat ni kita ambil contoh 4 dengan 4. Maksudnya kita ambil Y bahagi dengan X. 4 per 4X. Itu jawapan dia. Jadi kita kira kita akan dapat Y sama dengan X. Yang ini kita akan dapat apa? Y sama dengan 2 bahagi 4. 2 per 4X. Kita kecilkan kita akan dapat Y sama dengan 1 per 2X. Yang ini 2 dengan 4. Kita akan dapat Y sama dengan 4 bahagi 2X. Dapat Y sama dengan 2X. Sebab Y bahagi X untuk soalan ni adalah dia punya kecerunan. Boleh ingat ke? Ini yang simple-simple. Kalau jumpa macam ni senanglah soalan dia. Sebab tu saya tengok soalan dia tadi, saya tahu tengok soalan dia maksudnya koordinat dia bukan kat sini, salah kat sini. Baru jadi. Jadi jawapan dia untuk graf yang ini adalah Y sama dengan 2 per 1. Y sama dengan 2X. Bila kita tukar kepada ketaksamaan, tak apa, sorry. Tukar kepada ketaksamaan, dia akan jadi apa nombor 3 kita? Y 2X. Lorek kat mana? Lorek kat bawah. Lorek dekat bawah, putus-putus kat bawah. Jadi lebih kecil. Jangan tak sama dengan. Okey, Ustaz. Ni ada 3 perkara ni kat sini. Boleh faham? Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit Dia kena ingat yang paling penting saya nak bagi tahu kamu itulah 2 tu graf tu. 2 graf ni graf X campur Y ni dengan ni selalu ada ni. Tapi kadang-kadang bila kamu lupa macam mana nak buat, kamu buat kepada macam biasa balik, pakai persamaan garis lurus, dia lambatlah. Dia tak padan dengan markah dia satu. Sebab tu markah dia satu. Dia tak padan dengan markah dia satu. Biasanya ada pelajar dia pergi buat Y sama dengan MX tambah C balik tu, ada panjang cerita dia. Ni soalan dia hanya untuk satu markah sahaja. Okey, cuma soalan ni dia ada salah lah, salah type ni. Kita betulkan je tadi. Okey, sama ni tengok. Yang ni dia lain sikit, yang ini dia suruh lorek. Dia suruh lorek, dia lagi senang. Suruh lorek lagi senang. Contoh. Okey, Okey, saya lukis dulu kejap Nombor 2 sini. Lukis kejap. Tarik. Okay, turun. 2 graf ke? 2 graf memang best lah. Yang ini 2Y sama dengan X tambah 8. Yang ini adalah Y sama dengan negatif 4X tambah 8. Supaya tambah 8. Okey. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey. Jadi kat sini saya akan tulis ketaksamaan dia bagi situ. Y lebih besar atau sama dengan negatif 4X tambah 8. Kemudian dia bagi apa? 2Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 8. Kemudian X lebih kecil daripada 2. Dia ada 2 kaedah cara nak buat dia. Salah satu kaedah yang paling saya gemari adalah kaedah nombor. Kaedah nombor macam ni. Contoh, kawasan ni banyak ni. Saya nomborkan semua kawasan. Saya nomborkan, contoh ni saya nomborkan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lebih kurang aja. Okey, itu jawab contoh Jadi kat sini bila kamu tengok macam ni, langkah pertama kita ambil tengok persamaan dia. Y negatif 4X tambah 8 maksudnya apa? Ke atas. Jadi garisan kita mana ni? Yang ini, atas. Garisan kita tu ke dia bagi soalan. Betul. Pelik. Tu saya tengok. Okey, betul. Yang pertama ni atas.
Atas maksudnya sini. Jadi nombor yang terlibat hanyalah 3, 4, 5. 3 orang je. Jadi yang lain dah tak boleh. Ni out. Habis, tidak dipertimbangkan dah. Sebab garisan yang pertama kata atas lah. Garisan yang kedua, dia kata apa? Bawah. Situ. Bawah maksudnya apa? Nombor yang tinggal hanyalah nombor 3 saja yang tinggal. Nombor 3 saja yang tinggal kawasannya. Out. Okey. Kemudian jangan lorek lagi, sabar. Dia ada seorang lagi. Seorang lagi X2. Okey. Dalam soalan ni, dalam exam kamu, biasanya kamu jumpa X2, kamu kan tak tahu cikgu 2 kat mana nak letak. Kan? Kat mana nak letak 2? Okey. Biasanya dalam soalan yang garis dia tak ada nombor. Paksi X tak ada nombor, paksi Y tak ada nombor. Okay, kalau tak ada nombor ni, biasanya garisan ni dia berada dekat persilangan. Dia mesti duduk dekat persilangan. Mana persilangan? Sini. Pintasan. Okey, dia biasa dia akan duduk di situ. Kan? Jadi kita tengokkan itu. Contoh kat situ, dia bagi kat situ X sama dengan 2. Betul ke X sama dengan 2 kat sini? Kat sini. Kan? Ni satu lagi ada. Kita check. Cek, dia bagi kat situ adalah Y sama dengan negatif 4X tambah 8. Dekat sini maksudnya pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Koordinat dia. Y dia kosong. Y dia kosong. Jadi Y dia kosong. Dipindah jadi 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 4, 2. Betul. Kan? Jadi dalam exam kamu tak payah buat ni. Ni saya tunjuk je. Jadi bila kamu tengok graf tak ada nombor, tak ada nombor, biasanya dia mesti duduk dekat persilangan-persilangan ni. Kalau dia bagi Y kat sini, maksudnya sinilah cerita dia ataupun sini. Kita tengok dua tempat, sini ataupun sini. Mana besar mana kecil lah macam tu. Baru kita test tengok. Kan? Yang ini dia seorang je X. Jadi sinilah tempat dia untuk X2. Garisan kita adalah putus-putus. Ada garisan, tak ada, kita kena tambah. Lepas tambah, kita letak nombor 2 kat bawah tu. Kemudian baru kita boleh lorek. Cikgu, dia nak tahu dia dekat Y. Macam mana? Dia, okey, dia biasanya soalan ni, dia ada soalan yang dia tak ada nombor tau. Dia tak ada macam apa, tak ada kotak pun, dia tak ada, betul tak? Kan? Jadi kalau dia kata X2, kita tengok dekat X. Kalau dia kata Y, tengok dekat Y. Kan? Kamu cari tempat kat mana dia ada garisan yang bersilang. Yang ini bukti dia. Ini bukti dia dalam exam, tak payahlah buat bukti ni sebab markah satu markah je ni. Kan? Sebab dia 3 markah, kita cek ni, 3. Setiap satu yang kita semak adalah satu markah. Okey? Contohlah tiba-tiba dia ada bagi tahu kat situ Y. Dia kata kat situ, contoh ni bukan soalan ni lah, contoh kita nak tanda kat mana. Contoh dia kata Y lebih besar daripada 8. Contoh Y lebih besar daripada 8. Pun tak ada kat sini nampak. Tak ada. Jadi kita pergi tengoklah kat mana Y kita. Y kita maksudnya dia boleh jadi kat mana? Sini atau sini. 2 tempat. Nampak? Jadi kita boleh test lah siapa 8. Biasanya kita ambil yang mana? 8 kita test. Betul ke ni 8? Okey, Y 8. Y 8 maksudnya apa? X dia kosong. X kosong maksudnya kita tutup X. Tutup X. Itu untuk test. Nampak? Dapat terus Y 8 sini. Kalau kita tutup X sini, ni 2Y8 bukan Y8, 2Y8. Ada lain. Itu kita panggil dia untuk mengira pintasan. Okey. Yang kamu tanya tadi adalah macam mana nak tentukan 2 ni, betul tak? Yang sebenar pengiraan ni, betul tak? Kan? Okey, kalau nak kira pengiraan ni, iaitu kita kira pintasan. Pintasan ni maksudnya apa-apa garisan, okey, katakan dia memotong contoh-contoh. Kan? Ini ada pintasan. Contoh kat sini, contoh persamaan ni lah. Y sama dengan negatif 4X tambah 8.
Kita nak tahu koordinat ni A ni siapa, B ni siapa. Ini soalan topik garis lurus. Ini kita panggil dia pintasan X. Dia kena dekat X. Pintasan X berlaku pada ketika Y dia sama dengan kosong. Jadi nak cari X ni berapa, kita gantikan Y dia dengan kosong. Jadi kamu just pergi buat, ganti je Y dia kosong sama dengan negatif 4X tambah 8. Kemudian boleh pakai algebra. Negatif pindah sebelah, dia akan jadi positif. Ni darab potong bahagi jadi darab tukar jadi bahagi akan jadi X sama dengan 2 macam kita buat tadi. Okey. Sama juga kat atas ni. Kat atas ni adalah pintasan Y pula. Bila pintasan Y, dia berlaku apabila X sama dengan kosong. Kita balik. Pintasan X berlaku pada Y kosong, pintasan Y berlaku pada X kosong. Pada ketika X kosong maksudnya kita gantikan dia. Y sama dengan negatif 4 kali kosong campur 8. Bila kita kira, kita terus dapat Y sama dengan 8. Sini 8. Macam tu. Itu kita tentukan pintasan. Tapi berdasarkan topik ketaksamaan ni, dia senang. Dia hanya ambil tempat mana dia bersilang je. Biasanya soalan tu. Boleh? Boleh ya? Boleh. Ya, nanti saya bagi latihan. Kita try. Nombor 3. Nombor 3 ni apa? Okey, dia bagi persamaan ni. Kat atas persamaan tu kan. Okey. Nombor 3 kat sini, kita tengok soalan dia. Panjang sebuah kolam ikan ialah 7 meter kurang dari 4 kali lebarnya. Oh, ini persamaan penyelesaian masalah kan. Okey. Sekiranya perimeter segi 4 tepat, selebih-lebihnya adalah 106. Cari dan nyatakan kemungkinan lebar segi 4 tepat yang paling besar. Lebar segi 4 paling besar. Okey. Ini kita kolam ikan. Sebenarnya dia tak bagi bentuk ni, bentuk apa? Segi 4. Sebab tu dia kena bagi kolam ikan tu dinyatakan dalam kalau soalan ni dia kena lebih detail lagi. Sebuah kolam ikan berbentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat kat situ. Okey. Panjang sebuah kolam ikan ialah 7 meter. Kita anggaplah panjang dia sebagai Y. Manakala lebar dia sebagai X. Okay, ini kita buat sendirilah. Dia kata panjang adalah 7 meter kurang daripada 4 kali lebar. Apa ayat tu? Panjang maksudnya apa? Y. Kata. Kemudian dia kata adalah. Adalah maksudnya sama dengan adalah 7 meter kurang daripada 4 kali lebar. Jadi 4 kali dengan lebar dia tolak 7. 7 meter kurang daripada 4 kali lebar ni. Benda ni yang kadang-kadang sangkut nak buat ni. Okey. Dia kata sekiranya segi 4 tepat, selebih-lebihnya adalah perimeter. Perimeter selebih-lebihnya adalah 106. Okey, apa maksud perimeter kat sini? Perimeter maksudnya kita campur keliling semua. Campur semua keliling. Bila kita campur semua, kita akan dapati bahawa perimeter dia sama dengan Y campur Y campur dengan X campur X. Dia akan jadi 2Y campur dengan 2X. Dan persamaan kita dah dapat tadi satu. Ni kita gantikan. 2Y kita adalah 4X tolak 7. Campur 2X. Di sini kita akan dapat kembangkan 2 kali 4, 8X. 2 kali 7, 14. Campur 2X. 8 campur 2, 10X tolak 14. Yang mula kita belajar dulu. Benda ni penting algebra ni. Itu perimeter dia. Dia kata apa? Selebih-lebihnya ialah 106.
Selebih-lebihnya ialah 106. Maksudnya kita buat itu 10x tolak 14. Ini dia punya perimeter dia. Apa simbol selebih-lebihnya tadi? Selebih-lebihnya simbol dia adalah lebih kecil atau sama dengan 106. Okey? Jadi kita buatlah. Seterusnya kita buat apa? Selesaikan yang ini. Selesaikan ini kita akan dapat 10x lebih kecil atau sama dengan 106. Negatif pindah sebelah akan jadi tambah 14. 10x lebih kecil 106 campur 14. 120. Jadi x sama dengan 120 bahagi 10, 12. Maksudnya soalan tanya apa? Kemungkinan lebar segi empat tepat yang paling besar. Nampak? Lebar dia siapa? X ni lebar dia. X pula lebih kecil atau sama dengan 12. Apa maksud lebih kecil atau sama dengan 12? Maksudnya 12, 11, 10 dan ke bawah. Itu maksud dia lebih kecil daripada 12. Dia nak apa? Lebar yang paling besar. Siapa lebar yang paling besar? Jawapan kita adalah 12. Tapi soalan macam ni dia agak cabar sikit lah. Walaupun pendek, kamu tengok sebab tu markah dia lebih, dia 4. Dia kefahaman, tak ada graf pun. Kefahaman saja. Ni dikira soalan kebat juga. Dia kebat boleh, bagi saya dia lebih kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian yang kebat memang kebat lah sebab dia bagi dalam bentuk bukan direct. Maksudnya kamu kena fikir sikit. Kalau dalam exam kadang-kadang bila kamu tengok soalan ni, kamu kadang-kadang pening kat mana? Topik mana, betul tak? Topik apa? Topik pun dah tak tahu lah, betul tak? Tapi tak apa, kita buat ni lebih kurang bila kamu dapat macam ni dengan anggapan kalau tiba-tiba kamu jumpa soalan macam tu, kamu just keluarkan saja ayat-ayat dia. Yang penting kena mula pelan-pelan. Algebra dah okey dah saya rasa. Boleh kan algebra? Boleh. Boleh kan? Pelan-pelan boleh ya. Pindah-pindah tu basic boleh. Kena cakap. Ni kebat nanti dekat-dekat bila saya ajar kamu basic topik-topik asas dah okey, kita pergi soalan yang agak mencabar sikit tapi yang kamu akan nampak. Soalan kebat ni sebenarnya dia bukan nak susahkan kamu sebenarnya. Cuma dia nak uji kepahaman kamu lebih sikit dengan cara indirect. Itu saja. Boleh soalan ni? Boleh. Nanti tengok balik tau. Ya? Ni bukan senang sebenarnya. Okey, yang ni yang saya nak tekankan ini. Buat. Tengok ni. Kertas 2 bahagian B. Yang ini saya target mesti ada tahun ni. Exam SPM kamu mesti ada soalan ni. Sebab apa mesti ada? Sebab ini adalah kali pertama soalan ni diperkenalkan. Okey? Soalan ni kali pertama tau diperkenalkan dalam SPM. Dulu tak ada. Kalau kamu pergi tengok soalan ni dalam past year, soalan-soalan tahun-tahun lepas, tak ada macam ni. Ni kali ni baru perkenalkan. Lepas saya cakap mesti ada. Sebab dia baru perkenal. Tapi kadang-kadang tak tahulah. Tapi kita rasa benda baru. Sebelum ni tak pernah ada. Dan markah dia besar. Markah dia besar. Dia 9 atau 10. Yang ni berapa markah? 10. Ini 10 markah tengok soalan ni. 10 markah. Kenapa 10? Bukan susah sebab dia pecah banyak. Soalan macam ni kita nak. Kenapa saya cakap soalan macam ni kita nak? Dia soalan dia markah besar 10 tapi dia pecah-pecah. Bila dia pecah-pecah maksudnya setiap satu dia markah sikit. Jadi maksudnya tak susah. Ini kita boleh belajar benda ni. Soalan ni antara soalan yang saya nak kamu target iaitu 10 markah. 10 markah. Cuma kat sini dia ada kertas graf lah. Nanti saya channel lukis lah. Okay? Langkah pertama yang paling penting sekali adalah nak dapatkan ketaksamaan dia penting. Tengok soalan dia. Sebuah syarikat penghantaran hendak menghantar bungkusan ke bandar P dengan menggunakan X buah lori dan Y buah van. Ini saya baca dulu. Pengangkutan bungkusan itu adalah berdasarkan kekangan berikut.
Okey. Langkah pertama dalam buat ketersamaan, first kali kamu baca soalan lebih kurang, kamu kena cari tentukan siapakah X kita dan siapakah Y yang diceritakan. Macam soalan ni jelas jugalah dia. Sebuah syarikat penghantaran hendak menghantar bungkusan ke bandar P dengan menggunakan X buah lori. X maksudnya bilangan lori. Buah lori. Y buah van. Ini benda ni kita tentukan dulu. Kemudian dia ada bagi kekangan dia. Nombor 1, dia bagi direct lah nombor 1. Nombor 1, dia bagi apa? Kat situ. Bilangan lori yang digunakan kurang 50. Nampak? Bonus 1 markah. Siapa lori? X. Maksudnya X kurang daripada 50. Ini direct. Ayat pun direct. Kurang daripada. 1 markah dapat. Nombor 2. Apa ayat nombor 2 dia kata? Bilangan van yang digunakan sekurang-kurangnya. Van siapa? Y. Apa ayat tadi saya beritahu kamu? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan. Tu kena hafal tu. Keyword-keyword. Dah 2 markah. Nampak? Yang ketiga. Apa ayat ketiga dia bagi? Jumlah lori dan van. Jumlah maksudnya apa? Campur. X campur Y. Jumlah. Dia kata apa? Tidak melebihi. Ingat keyword tadi. Ada keyword tu tadi. Tidak melebihi. Tidak melebihi simbol dia adalah lebih kecil atau sama dengan 80. Siap. 3 markah. 1, 2, 3. Boleh Sat? Ni senang kan? Senang. Boleh kan? Jadi 3 markah. Dapat 3 markah. 3 markah dalam SPM. 3 markah lulus. Markah lulus. 30%. Nampak? Sekarang kita dah lulus. Sekarang kita nak pergi seterusnya. Seterusnya apa? Untuk dapatkan markah yang lebih lagi. Kredit tak? Tadi dah lulus ni. Sekarang nak pergi tambah lagi markah. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 kenderaan pada kedua-dua paksi. Okey. Bila dia bagi soalan jenis macam ni untuk graf, kamu dekat kertas kertas apa soalan ni kita dah lebih rancang dulu. Kita rancang dulu, dia kata 2 cm pada 10 kenderaan kedua-dua paksi. Maksudnya sini skala dia 10, sini pun skala dia 10. Kita kena buat. Lebih kurang. Ini paksi Y, ini paksi X. Ini lebih kurang kan? Lukis dan lorek rantau yang sepunya yang memuaskan semua kekanan. Okey. Bila dia suruh lukis, apa nak kena lukis? Kita kena lukis persamaan. Jadi apa kita lukis? Yang pertama kita kena lukis adalah X sama dengan 50. Lepas itu kita kena tanda situ. Yang kena lukis ni mesti putus-putus. Sebab apa? Nampak tu. Nanti pergi buat garis tu dah habis kacau. Putus-putus. Lepas tu kita kena buat Y sama dengan 12. Yang ni tak payah tulis. Dia bukan putus-putus. Biasa. Yang ini X tambah Y. Ingat tak? Bentuk graf X tambah Y. Kamu dah boleh teka dah X tambah Y. Terus garis macam tu. Terus garis macam tu. Kamu betul-betul lah. X tambah Y cerita dia mesti 80-80. Ini X campur Y. Lepas tu saya kata antara graf-graf yang selalu ada. Okey. Yang ni macam mana? Y12. Y12 maksudnya dekat Y. Terus 12. X 50 putus-putus. Dekat 50. Kan? Lepas tu satu lagi Ahmad ni lah. Lepas tu baru kita pergi dekat kertas graf. Ini boleh faham? Boleh. Dia, sekarang kita graf. Kita graf saya akan pakai ini kita graf dia. Okey. Jadi mula-mula kita buat, bila dapat kata graf kita kena kira dulu kan. Sebab apa kita kena kira? Sebab dia ada 80 ni. Dia ada 80. Kita kena bilang tu. Dalam SPM pun dia akan bagi kata graf. Dia akan bagi kata graf. Kata graf jangan sikit elok tau. Dia bagi siap dalam satu buku. Dia matematik dia ada buku soalan. Dalam buku soalan tu dia bagi kata graf. Macam ni. Kata graf kamu tak boleh koyak. Dia memang dah melekat situ. Kan?
Jadi kita kena kira dulu cukup. Contoh macam ni, kita dah tahu bawah dia ada 80. 10, kita test dulu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ngam-ngam sampai ujung. Sebab kita test dulu. Okey? Sebab yang ni ni tak ada masalah sebab kita graf dia panjang macam ni. Bila panjang, atas tak ada masalah lah. Jadi kalau sini 10, kan? Jadi graf kita kena buat ke tepi. Rapat tepi. Betul kita kena bajet dulu itu. Kan? Jadi saya akan buat paksi kat sini. Saya kena kecilkan dia kejap. Oh, saya tak nampak kata graf macam ni. Saya tak nampak terus. Okey, dia kena ada kotak-kotak ni baru nampak sikit. Okey. Kita buat paksi dulu. Okey, paksi tadi kita buat apa? Kita kena buat tepi ni. Sebab apa kalau kita buat okey. Naik. Tak boleh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Oh, cukup ni. Cukup. Saya buat kat sini je lah. Cukup. Dia sepatutnya kamu kena garis sampai atas lah kan. Tapi kita pakai apa? Komputer ni tak cukup ni. Okey. Dekat paksi kita 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cukup. Okey, saya garis ni. Okey. Lepas tu kita letak dia punya skala kita. Sepuluh. Alamak. Oh, lambat masa ni, lambat. Dulu. Saya ambil peta graf je lagi cepat daripada macam ni. Ni lambat. Okey, ini kita graf saya tapi kita anggap macam kita graf dia lah. Sebab kita graf dia kan dia bagi ngam-ngam aje. Jadi saya akan buat dari situ juga tempat dia. Okey. Kat sini saya akan gariskan. Okay, biasanya kalau dalam exam kamu kadang-kadang baris panjang pun lupa bawa. Jadi kita boleh lipat kertas A4. Dia adalah baris yang panjang yang paling senang kita buat dalam exam ini baris panjang. Okey, jadi kita buat kat sini. Ini saya gariskan. Itu bawah ni. Jadi dekat paksi dia semua 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kertas graf dia tadi ngam-ngam sampai sini. Ni kertas graf saya ada lebih. Tak cik. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey. Jadi langkah pertama kita buat apa tadi? Y dekat 12. Y dekat 12. Garisan terus.
Kan? Y dekat 12 garisan terus saja. Jadi kita buat Y dekat 12. 10, 11, 12. Terus. Okey. Bila kamu letak pembaris, kamu kena test pen kamu tu mesti atas line. Kadang-kadang kamu letak pembaris atas line. Jadi pen kamu akan ke bawah sikit. Kita kena letak pen, pensil kita tu atas line. Ini baru kita gariskan. Dan kita garis sampai habis kata graf. Garis terus. Lepas tu dekat ujung kali kita tulis Y sama dengan 12. Macam tu. Okey. Yang kedua pula cerita dia apa? X 50. X 50 putus-putus. X 50 putus-putus. 50 sini X. Tu putus-putus. Sama juga buat tapi dia putus-putus juga. Okey, untuk putus-putus ni kalau kamu buat graf pakai pensel, kamu boleh buat garisan terus. Buat garisan terus, lepas tu kamu padam. Jadi putus-putus. Sebab syarat dia putus-putus. Dia tak beritahu macam mana kita nak buat. Atas ni kita tulis X sama dengan 50. Dan yang ketiga graf kita apa tadi? 80, 80. 80 jumpa dengan 80. Ni. Wah, saya pun garis. Okey, pastikan test tu. Pensel kamu mesti duduk dekat 80. Duduk dekat 80. Okey, baru garis. Macam tu. Baik, sekarang kita tengok. Kawasan ni simple je sebenarnya. Baru kita tandakan kawasan kita. X lebih kecil, maksudnya kiri. Kiri 50. Kiri 50 mana? Sini. Sini kawasan kita ni. Boleh buat anak panah macam ni dalam exam. Kiri. Okey. Kemudian Y lebih besar pada 12. Y maksudnya atas bawah. Jadi atas. Atas sini. Dah dapat kawasan dia nampak. Okey. Kemudian yang ini bawah. Bawah sini. Jadi kita jumpa kawasan. Sini kawasan kita. Okey. Tengok soalan ni balik. Tengok soalan ni balik. Dia kata apa tu? Dengan menggunakan skala 210, okey, lukis dan lorek rantau sepunya memuaskan semua kekangan di atas. Jadi kita dah tandakan semua ni. Seterusnya begitu kita lorekkan saja. Lorek. Pakai pembaris pun bagus juga, tapi kadang-kadang lambat. Kalau tak pakai baris boleh lorek, tapi kena cantik-cantik lah, kemas. Kawasan kita nampak. Okey. Soalan B siap 6 markah. Soalan C dengan menggunakan graf. Saya pakai graf ni dengan menggunakan graf. Okey. Bilangan maksimum lori jika bilangan van yang digunakan ialah 27. Okey, lori mana tadi? Tengok. Jadi soalan yang ditanya dekat soalan C ni, bagi sini balik Okey, soalan C dia tanya C1. Cari bilangan maksimum lori. Lori adalah X. Jadi dia nak cari X maksimum. Dia kata van 27. Maksudnya Y sama dengan 27. Jadi kita yang ada nombor yang ini. Y 27. Yang ada nombor.
Kan? Van dia bagi 27. Jadi kita pergi dekat Y27. Kita gariskan Y27. Y27. Saya gariskan Y27 situ. Ha. Ni garisan Y sama dengan 27. Okey. Dia minta apa? Dia minta bilangan maksimum untuk X. Jadi kita kena tengok dalam garisan ni maksimum dia adalah kita tengok paling atas. Paling kanan pada garisan kita dalam kawasan berlorek. Paling kanan dalam kawasan berlorek. Jadi kalau kamu tengok cerita dia, kalau kamu tengok dapat sini. Sini 50. Tapi 50 putus-putus. Boleh ambil ke putus-putus? Tak boleh ambil 50. Jadi kena ambil kat mana? Kena kurang sikit sebab dia lorek dia kita kena kurang 1. Lepas tu jawapan kita apa? Maksimum adalah sama dengan 49 buah lori. Boleh faham Asad? Ni. Faham. Boleh Boleh. Kemudian cari jumlah kos pengangkutan maksimum. Ini diminta kos maksimum. Ni saya tulis sini . Nombor 2, kos maksimum untuk sebuah lori ialah 40 dan van ialah 25. Okey. Bila dia kata kos maksimum maksudnya kos adalah sama dengan lori campur van. Okey, berapa lori? 40 lori. Lori X. Jadi 40 X campur dengan van apa? 25 Y. Ini kita kena cari. Kan? Dan bila dia beritahu maksimum, kamu kena ambil dua kemungkinan. Maksimum dia dua kemungkinan. Yang pertama, kita akan ambil atas. Paling atas. Kemudian kanan. Paling kanan. Ini untuk maksimum. Kalau dia tanya minimum, kita lawan. Minimum maksudnya apa? Paling bawah atau paling kiri. Maksimum kita ambil paling kanan atau paling atas. Okey, itu cerita dia untuk maksimum lah. Kan? Maksimum. Jadi kalau kamu tengok kat sini, paling atas, paling kanan. Dan paling kanan maksudnya kalau kamu tengok cerita dia kat mana? Dekat mana? Paling atas, paling kanan. Ni nampak. Koordinat dia. Paling kanan, atas kan di sini. Itu titik dia. Koordinat ni. Tempat dia bersilang ni. Berapa koordinat dia? Okey, koordinat dia X dia 50. Boleh ke 50? Tak boleh, ingat tadi. Kita tak boleh ambil 50. Kenapa kita tak boleh ambil 50? Sebab putus-putus. Kita kena ambil kurang 1, 49. Jadi kita kena injak sini. Titik dia berjalan. Nampak? Kan? Jadi titik dia adalah, koordinat dia adalah 49. Kalau ikut graf saya 31. Sebab 50 tak boleh. Sebab ini paling kanan. Paling kanan sekali. Okey, untuk kos dia. Boleh Okey, satu lagi kita ambil kat graf ni. Graf ni ada paling atas. Koordinat yang paling atas dalam kawasan berlorek adalah ni. Iaitu 080. Ini paling atas. Itu untuk maksimum. Kita kena ambil dua koordinat. Seorang paling kanan, seorang paling atas. Okey. Sekarang kita ambil, kita pergi masukkan kos dia. Jadi kos dia adalah, kos maksimum adalah sama dengan yang pertama koordinat saya ambil tadi 49, 31. Kita masukkan. Jadi kos akan dapat 40, X kita 49 campur dengan 25, 31. Ambil kalkulator kira.
Berapa tu dapat? Cuba kamu tekan kalkulator kamu laju sikit. Pakai kalkulator saya yang phone ni lambat sikit. RM2,735. Ini kos dia. Oh. Okey. Sekarang kita ada satu cadangan kita tadi kan. Sebab tu saya ambil 2 koordinat. Yang ini saya ambil juga tapi saya nak tunjukkan yang ini dia kalah. Mesti dia kalah ni. 0.80 ni kalah. Kalau kamu nak tunjuk kalah, kamu boleh test tengok. Sebab kos kita, kalau kita masukkan 0.80, kita akan dapat kat situ 40 kali 0 tambah dengan 25 kali 80. Cuba tengok. Dia boleh potong tak? 2000 dia tak boleh potong. Maksudnya siapa yang maksimum? Yang ini maksimum kita. Pemenangnya. Kan? Cuma kita kena test itulah. Paling maksimum maksudnya biasanya akan jadi sama ada paling atas ataupun paling kanan. Dua benda. Dua keadaan boleh berlaku. Yang ni yang kamu kena tengok. Biasanya soalan dia yang ni bab sekali. Dan markah dia 2. Kan? Jadi markah 2. Jadi kadang-kadang ada pelajar dia kata, cikgu saya yang ni kos-kos ni saya tak aktif buat dah. Markah dia 2, markah penuh 10. Kamu dah dapat 8. Kamu dah dapat 8 markah, maksudnya banyak dah. Kan? Sangkut dekat 2. Kan? Tapi kalau kamu dah biasa buat, kita ambil semua. Kalau kita target topik ni kita buat, kita kena dapatkan topik ni full. Sebab kita takut nanti ada topik-topik yang kita tak mampu nak buat. Ada susah ke, ada kebat ke. Soalan ni jarang kebat. Soalan ni jarang kebat sebab banyak benda nak kena buat. Lepas tu dia kena training. Boleh faham kan? Susah sikit Boleh sikit. Dia banyak kerja lah kan? Okey. Boleh? Kan? Okey, cuba tengok nombor 2. Nombor 2 saya akan bantu kamu dekat ketaksamaan, kemudian kamu boleh try buat sampai habis. Okey? Okey. Saya bantu kamu dekat ketaksamaan je nombor 2 ni. Tengok ketaksamaan dia. Sebuah pusat latihan menawarkan 2 kursus. Macam biasa, cari siapa X, siapa Y dulu. X kita ialah bilangan peserta kursus M. Y bilangan peserta kursus N. Dia dapat Y X. Jadi tenang kan? Lepas tu kekangan dia dah mudah dah. Apa kekangan nombor 1 dia bagi tahu? Bilangan maksimum peserta kursus N. Ingat tadi maksimum apa? Maksimum simbol kita adalah lebih kecil atau sama dengan Lepas tu keyword tadi penting. Kita buat bagi cantik-cantik lah. Saya buat tadi saya tulis tak cantik. Kamu buat lagi cantik. Okey. Bilangan peserta kursus N tidak melebihi 2 kali bilangan peserta kursus M. Okey, tidak melebihi. Okey. Dia kata apa? Bilangan peserta kursus N. Siapa N? Y. Tidak melebihi. Tidak melebihi maksudnya lebih kecil atau sama dengan 2 kali M. 2 kali X. Nombor 3. Nombor 3. Bilangan peserta kursus adalah kurang daripada 85. Kursus adalah kurang daripada 85. Jadi ini X campur Y. Ya. Halo? Salam. Ya. Kenapa? Tengah kelas. Nanti telefon balik Sekejap ni. Dalam pukul 7. Pukul 7. Okay. Right. Sorry Zat. Ada adik saya telefon. X campur Y adalah kurang daripada 85. Kurang daripada macam ni. 85. Jadi kamu nampak. Graf ni mudah. Graf ni macam mana? Graf ni. Graf yang kosong-kosong tu.
graf kosong-kosong. Tapi cara buat macam ni lah. Yang ni kamu boleh buat, saya tunjuk yang ni. Yang ni pun senang, betul tak? Kan? Cuma bila dia bagi 85 takut tak cukup. Takut tak muat. Takut tak muat saja. Kalau takut tak muat, jadi saya akan beritahu macam mana. Yang ini yang pertama kita buat macam ni. 6 kotak, letak X, letak Y. Okey, jadi kalau X kosong, Y pun kosong. Sebab ingat tadi, kosong-kosong. Okey, jadi skala dia 10 tau. Bila skala dia 10, kita test dekat, jangan test 10. Kita test lebih sikit. 10 dekat sangat. Contoh saya test dekat 20. Kalau X 20 berapa? Kalau X 20, 2 kali 20, 40. Jadi kita akan dapat dua koordinat. 00 dengan 20, 40. Jadi nanti bila kamu buat graf, graf kamu akan jadi dekat 00 dengan 20, 40. Betul garis? Boleh? Boleh. Okay. Yang ni pun masalah juga sebab 85 ni besar tau. Takut macam tadi tak muat. Bila kita tak muat, kita boleh buat macam ni juga sama. Contoh macam ni saya buat. Okay. Bila kita buat X dengan Y, bila kita buat X kosong, Y kita 85. Bila kita buat Y kosong, X 85. Yang tak cukup nanti kamu tengok. X kamu 85 ni tak ada dalam graf. Graf kamu sampai 60. Contoh. Graf sampai 80 je. 85 tak ada. Apa kita buat? Kita tambah satu kotak lagi. Kita boleh letak suka hati kita. Contoh kat sini, X saya letak sebagai, contoh X saya letak kat sini 20. Sebab nak samakan ni. Kan? Bila X 20 maksudnya, 20 tambah berapa? 85. Jadi kita kena tambah lagi 65. Ini dapatlah jawapan kita, koordinat kita. Yang ni tak ada. Kita akan pakai koordinat kita 085 dengan 2065. Okey, bila kita buat graf dia, dia jadi macam ni. 085 sini, 2065. Dekat 20 tadi, 65 sini. Jadi graf dia kita sambung lah. Macam tu. Dia tak akan sampai sini lah sebab tak 85 sini tak ada. Contoh. Jadi ni macam ni lebih kurang kamu sambung. Boleh Boleh. Nanti cuba buat, lepas tu ambil gambar hantarkan saya lah. Tengok macam mana boleh tak boleh. Kalau sangkut pun bagi tahu. Okey? Okey. Okey. Boleh ini? Ya kan? Okey. Kelas akan datang hari apa je? Hari Khamis juga, hari Khamis malam. Tapi kali ni kamu sajalah. Budak-budak tu dah tak ada dah sebab dia orang kelas pagi. Lepas itu saya buat dengan dia orang pagi tu saya tak sempat dengan dia orang. Tu saya bawa sekali cantum. Lepas ni kamu saja buat. Kita akan bincangkan soalan ni yang last ni kejap macam ni kalau saya lagi suka kamu buat dulu. Kamu tanya saya boleh kita masuk topik lain lah. Kan? Kalau kamu ada buat latihan mat, kalau kamu tengok ada masalah kamu beritahu. Saya boleh pergi bincang topik tu terus. Okey. Ya? Okey. Okay, right. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Hari Khamis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama.